Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi subjek PPK 5343 Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, kami telah ditugaskan untuk menganalisis kes penceraian talak 3 dengan satu lafaz. Sebelum itu, kami mendoakan kepada para pensyarah semoga diberi kesihatan yang baik dan diberkati Allah sentiasa. Mari saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, P113415 Muhammad Huzaifah bin Osman, P113023 Muhammad Farahin bin Mazlan, P115341 Mak Nazri bin Sehat, P113569 Muhammad Firdaus bin Abu Hashim. Pembubaran sesuatu perkahwinan boleh berlaku sama ada melalui lafaz talak yang diucapkan oleh suami, melalui cara yang dituntut oleh isteri atau melalui perintah yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Memandangkan perceraian secara talak ini hanya memerlukan suami melafazkannya, kerana itu Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia telah memperuntukkan bahawa setiap permohonan perceraian perlu dikemukakan ke mahkamah syariah. Pihak mahkamah akan memastikan bahawa pihak-pihak yang bertikai tersebut mempunyai sebab yang munasabah untuk bercerai. Perkara seperti ini sangatlah wajar bagi mengelakkan pihak suami melafazkan talak terhadap isterinya secara sewenang-wenangnya, yang mana ianya biasa berlaku apabila perceraian tersebut dilafazkan di luar mahkamah. Dalam hal seperti ini, mahkamah syariah sangat berhati-hati dalam memutuskan penghakimannya. Talak berdasarkan jenisnya terbahagi kepada dua, iaitu talak sunni dan juga talak bid'i. Talak sunni ditakrifkan sebagai lafaz talak yang diucapkan oleh suami mengikut sebagaimana yang disyariatkan. Manakala talak bid'i adalah lafaz talak yang diucapkan oleh suami tidak mengikut apa yang disyariatkan. Terdapat perbezaan pendapat, ikhtilaf di kalangan ulama berhubung isu lafaz talak 3 sekaligus. Antaranya dalam Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi, Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rushd, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Masalah ini boleh dikategorikan kepada 4 kategori. Kategori pertama berpendapat, iaitu pendapat Imam 4 mazhab Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah serta Ibn Hazm. Apabila 3 talak dalam satu lafaz, maka hukumnya atau dijatuhkan hukum sebagai talak 3. Pendapat ini adalah diambil dari pendapat ramai sahabat, antaranya Khulafa' Rashidin selain Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Ibnu Ammar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan para tabi'in. Dalil-dalil pendapat talak 3 sekaligus tetap jatuh talak 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Maksudnya, tidak ada kewajipan membayar mahar ke atas kamu jika kamu melakukan talak terhadap isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Surah Al-Baqarah ayat 236. Melakukan talak pada ayat ini berlaku mutlak, tidak mesti harus dilakukannya dengan satu persatu. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil bahawa talak 3 sekaligus jatuh 3. Pendapat kedua, iaitu pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Daud Az-Zahiri, Ibn Taymiyah, Al-Jauziyah dan lain-lain berpendapat talak 3 dalam masa yang sama jatuh hanya satu talak. Pendapat ini asalnya pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dipilih dan dikuatkuasakan dalam Undang-Undang Mesir tahun 1929 dan Undang-Undang Syria mengenai Undang-Undang Keluarga, Qanun Ahwal Syakhsiyah artikel 91 hingga 92. Golongan yang mengatakan talak 3 dalam satu lafaz hanya jatuh satu berhujah antara lain
Firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan." Maksudnya, talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Dalam ayat ini Allah Taala memerintahkan melakukan talak 3 dengan melakukan satu persatu. Oleh itu, talak 3 dalam satu lafaz jatuh satu talak. Pendapat ketiga, mazhab Ishaq bin Rahawiyah. Ia berpendapat jika isterinya belum disetubuhi oleh suami yang menceraikannya, maka talak jatuh 3 talak juga. Apabila talak 3 itu dalam masa yang sama, hukuman jatuh 3 talak. Dalilnya termasuk hadis riwayat Abu Dawud. Tahukah kamu bahawa jika seseorang menceraikan isterinya 3 kali sebelum dia melakukan hubungan seksual dengannya, mereka membuat atau menghukum dia talak 1? Lihat An-Nawawi Kitab Majmu' halaman 275. Pendapat keempat, Hajjaj bin Harisah dan Muhammad bin Ishaq berpendapat talak 3 sekaligus, maka tidak jatuh talak. Pendapat ini menyatakan bahawa talak 3 sekaligus tidak jatuh talak sama sekali kerana bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, ditolak dan terbatal kerana menyalahi syariat tata cara Al-Quran dan As-Sunnah tentang penceraian. Berikut merupakan statistik penceraian di Malaysia. Kes penceraian di Malaysia mencatatkan penurunan berbanding tahun 2019 sebanyak 56,624 berbanding tahun 2020 iaitu 45,754. Turun sebanyak 19.2% dengan purata kasar 1.4 kadar penceraian bagi setiap 1000 populasi. Manakala penceraian orang Islam juga mencatatkan penurunan sebanyak 16.8%. Pada tahun 2019 mencatatkan 45,502, manakala pada tahun 2020 mencatatkan sebanyak 37,853 kadar penceraian. Mengikut kepada data, negeri Selangor mencatatkan kadar penceraian yang tertinggi iaitu 8,939 orang, diikuti dengan negeri Johor iaitu 5,756 orang. Sarawak, Kelantan dan Kedah masing-masing mencatatkan kadar penceraian sebanyak 3,000 kes ke atas. Manakala negeri Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Terengganu, Sabah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan kadar penceraian 2,000 orang. Melaka mencatatkan 1,618 kadar penceraian. Perlis pula mencatatkan 583 kadar penceraian, manakala wilayah Persekutuan Putrajaya mencatatkan 180 kadar penceraian. Wilayah Persekutuan Labuan menjadi negeri yang terendah kadar penceraian iaitu 131 kadar penceraian. Data ini adalah merupakan data umum kadar penceraian di Malaysia. Walaupun secara umumnya kadar penceraian di Malaysia mencatatkan penurunan, akan tetapi jika dijerakinkan mengikut populasi orang Islam dan bukan Islam pula, maka boleh disimpulkan bahawa kadar penceraian orang Islam adalah lebih tinggi iaitu 8.3 bagi populasi lelaki dan 8.7 bagi populasi wanita bagi setiap 1000 orang, berbanding dengan kadar penceraian orang bukan Islam iaitu 2.3 bagi populasi lelaki dan 2.6 bagi populasi wanita bagi setiap 1000 orang. Walau bagaimanapun, kami tiada rekod berkaitan dengan bilangan talak yang berlaku di kalangan orang Islam yang bercerai di Malaysia. Analisis
kes perceraian talak 3 di Malaysia. Jika kita lihat di dalam kes Muhammad Zuhdi bin Muhammad Nawawi lawan Nur Sharifah binti Sharif, Jenayah Hukum tahun 2004, Siasatan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Jelebu semasa perbicaraan mendapati bahawa pihak plaintiff telah melafazkan talak melalui telefon, iaitu I ceraikan you talak 3. Mahkamah juga mendapati di dalam lafaz tersebut terdapat lafaz soreh, iaitu cerai dan talak. Plaintiff juga memahami maksud perkataan cerai dan talak tersebut, dan lafaz tersebut juga dilafazkan oleh plaintiff dalam keadaan yang sedar. Di dalam kes ini, hakim juga melihat kepada pegangan mazhab pihak-pihak, dan hasil siasatan mendapati bahawa pihak-pihak adalah bermazhab Syafi'i. Justru mahkamah memutuskan bahawa telah sah dan sabit talak 3 yang dilafazkan oleh plaintiff terhadap defendant. Pihak-pihak dalam kes ini tidak berpuas hati terhadap keputusan tersebut, dan kes tersebut telah dirayu oleh pihak-pihak ke Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Syariah di dalam keputusannya memutuskan bahawa keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Jelebu tersebut dikekalkan. Jika kita lihat di dalam kes lain, sebagai contoh di dalam kes Ramli bin Sulaiman lawan Rohani binti Abdul Hamid, Jenayah Hukum 2010, Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Melaka telah membatalkan perintah sabitan talak 3 yang dibuat oleh Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Jasin Melaka. Hakim Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa lafaz yang diucapkan oleh perayu yang berbunyi "Aku ceraikan talak 3" adalah lafaz yang tidak mempunyai khitab ke atas isteri perayu. Di dalam kes ini, Hakim Bicara telah merujuk kepada petikan yang diambil daripada kitab Mawsu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang menyebutkan diambil kira dari sudut lafaz yang diucapkan, bukan maksud lafaz itu yang bermaksud sesungguhnya lafaz. Sumpah, talak, memerdekakan hamba boleh disabitkan hukumnya berdasarkan lafaz yang diucapkan tanpa merujuk maksud lafaz itu apabila lafaz itu lafaz yang soreh. Ini kerana hukum syarak dibina atas lafaz zahir yang diucapkan oleh orang mukallaf, bukan merujuk kepada qasad dan niatnya. Selain itu, Hakim Bicara turut merujuk kepada petikan yang diambil daripada kitab Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Maisir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan disyaratkan pada lafaz talak itu ialah khitab, al-khitab kepada isteri, seperti kata suami, engkau tertalak, atau tanpa khitab seperti kata suami, ini isteriku tertalak. Justru berdasarkan kes tersebut, walaupun lafaz soreh merupakan aspek yang terpenting yang diambil kira di dalam penentuan sabit ataupun tidak sesuatu talak, namun mahkamah juga perlu meneliti aspek lain seperti adakah lafaz tersebut disertai dengan khitab. Jika kita tinjau di dalam kes lain, sebagai contoh di dalam kes Mahad Ahmad Muhammad lawan Natasha binti Zulkifli, Jenayah Hukum tahun 2016, di dalam kes ini mahkamah telah mensabitkan bahawa telah berlaku perceraian antara plaintiff dan defendant dengan talak 3 kali pertama. Plaintiff telah melafazkan talak sebagaimana berikut: "It is over between us. Consider this is a full of talak, complete talak." Mahkamah memutuskan bahawa lafaz tersebut adalah lafaz kinayah yang membawa maksud menjatuhkan talak 3 berdasarkan kepada pengakuan plaintiff bahawa perkataan tersebut dilafazkan dalam keadaan sedar dan tiada paksaan. Berdasarkan kepada huraian serta contoh-contoh kes tersebut, terbukti bahawa lafaz talak 3 di mahkamah syariah di Malaysia tidak berlaku di dalam mahkamah, iaitu di hadapan hakim. Namun ianya berlaku hanya di luar mahkamah, dan seterusnya pihak-pihak perlu mengesahkannya di mahkamah untuk mengetahui sama ada status lafaz tersebut sabit ataupun tidak. Talak adalah satu perkara yang dibenarkan dalam Islam sekiranya tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang bertelingkah dan pihak-pihak tidak dapat menjumpai jalan penyelesaian yang baik. Bidang kuasa talak di sisi Islam adalah terletak di bawah kuasa seorang suami. Talak 3 bukan suatu perkara yang boleh dipandang ringan kerana ianya adalah satu perkara yang perlu diambil serius.
Nasihat kepada pasangan suami isteri, perlulah menjauhkan diri daripada sikap terburu-buru, dan juga isteri perlu mengelak dari melakukan provokasi terhadap suami untuk meminta diceraikan dengan talak 3. Kedua-dua perlu saling mempercayai antara satu sama lain, bertoleransi, membuka meja perbincangan seluasnya, mengawal emosi, bersikap rasional dalam setiap tindakan, dan juga mengamalkan komunikasi dua hala yang baik. Dan yang paling utama, mengamalkan hidup sebagai suami isteri yang berlandaskan kepada penghayatan cara hidup Islam yang jelas dan benar.